Assalamualaikum. Sempena tamatnya BDR, saya nak kongsi macam mana saya isi laporan BDR menggunakan app BDR Touch. Mula-mula kita klik BDR Touch, kemudian keluar paparan macam ni dan tekan tambah, dia pun akan keluar buat orang. Kita nampak bahagian A, sahkan nama, sahkan nombor IC, sahkan jawatan, kemudian pilih tarikh, pilih aktiviti yang bersesuaian yang kita buat. Kalau nak tambah boleh tambah, pilih aktiviti 2, tengok apa aktiviti kita semasa BDR. Dan lagi nak tambah boleh tambah aktiviti 3, kemudian klik je. Sekiranya ada mesyuarat bank kiri khusus boleh juga isi masukkan, kemudian tanda tangan. Selesai tanda tangan, sahkan nama, masukkan tarikh, set dan tekan save. Kemudian kita pergi ke Google Drive, buka folder BDR Touch, kemudian boleh tengok inilah hasil dalam bentuk PDF. Boleh terus print dan hantar kepada KJ. Mula-mula kita buat satu folder. Kita berikan nama laporan BDR. Kemudian dalam folder ni kita ambil Google Sheet dan hasilkan dengan menulis sebagaimana yang dipaparkan ni. Bahagian A, nama, nombor IC. Ini adalah maklumat-maklumat yang diminta di dalam borang laporan BDR. Jadi kita masukkan apa yang ada dalam borang tu dekat sini. Okey, kemudian bila selesai buat ni, kita tambah lagi sheet nama dengan kita tulis nama, nombor IC, jawatan. Kemudian L1 ni laporan 1. Kita tulis laporan-laporan yang biasa kita tulis banyak-banyak supaya senang kita pilih lepas ni. L4 ni mesyuarat bank khusus. Untuk sheet head ni pula ialah maklumat berkenaan dengan gambar yang menjadi paparan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Macam ni. Untuk bahagian A, bahagian B ni adalah gambar. Jadi cara buat dia, kita masuk laman web B Funky. Kemudian kita edit gambar menggunakan laman web ni dengan kita memilih mana-mana gambar yang kita ada. Kemudian kita tuliskan bahagian A. Kita edit-edit lah sikit supaya nampak lebih menarik dengan menukar warna tulisan. Kemudian kita crop supaya jadi lebih kecil, supaya lebih sesuai untuk dimasukkan dalam app. Selepas ni nak tambah lagi boleh tambah frame supaya nampak lebih menarik. Dan apabila dah siap, kita simpan ke dalam Google Drive. Kita bagi nama dia, contohnya kat sini a.png contohnya. Kemudian simpan dalam folder yang kita buat tadi, laporan BDR. Okey, lepas tu bila kita buka laporan BDR, dah ada fail gambar tadi. Kita buatlah banyak-banyak sebagai backup untuk kita test yang mana lebih menarik. Kemudian saya buat satu folder lain, saya namakan dia head, dan gambar-gambar ni saya simpan ke dalam folder head tadi. Untuk pastikan gambar tadi dapat dibaca oleh app yang kita hasilkan lepas ni, pastikan dekat sheet bahagian head ni ditulis seperti ini. Macam saya tulis head /a1.png, yang bermaksud head ni adalah folder, maksudnya folder head. Kemudian a1.png adalah nama fail gambar yang kita simpan di dalam Google Drive tadi. Jadi tulis. Okay, bila kita tulis gini dan folder tadi berada bersama di dalam folder laporan BDR, maka insya-Allah app tadi akan dapat membaca gambar yang kita simpan tadi dan memaparkan gambar tadi dalam app yang kita hasilkan. Kemudian kita pergi ke app sheet dan login, kemudian start with your own data. Pilihlah, kita boleh tulis dulu nama app kita, kemudian kategori dan pilih sheet yang kita buat dekat folder laporan BDR yang mula-mula kita buat tadi. Okey, bila kita dah siap, dia akan keluar paparan macam ni. Pergi ke data, dekat table, kita add je yang dia cadangkan ke atas tu. Add
table L4, L1, L4, add table, head, semuanya yang kita buat dekat sheet tadi ni. Okey, last kali table tambah. Okey, bila dah siap kita tutup dia punya paparan untuk pastikan cukup ketuk sheet yang kita masukkan tadi. Kemudian okey, sheet nama ni untuk table nama L1, untuk table L1, kemudian L4 yang masuk dalam table L4, table head tadi yang kita buat tadi masuk dalam table head, dan tambah masuk dalam table tambah. Okay, kemudian pergi ke kolom, pergi ke laporan, kemudiannya okey, ni dashboard kosong. Kemudian kita lepas tu kita kena tulis lah okey, dekat display name saya tulis nama, kemudian nombor kad pengenalan, tengok baris dia tu, nombor IC yang memang nombor kad pengenalan. Ikutlah, kalau kita nak tulis apa-apa pun boleh. Okey, jawatan, tengok biar sama dengan baris jawatan. Kemudian buat sendiri. Ni lah bila dah siap yang saya punya, tarik aktiviti 1, aktiviti 2, klik tambah jika ada, tanda tangan, nama dan juga tarikh. Okey, boleh tengok yang ni is not blank ni. L1 ni maksudnya kolom tidak akan dipaparkan sehinggalah L1 iaitu aktiviti 1 telah diisi. Ini kalau kita isi aktiviti 1 iaitu laporan BDA tadi, selepas kita isi barulah klik tambah jika ada akan dipaparkan. Begitu juga dengan L2 ni berkenaan dengan aktiviti 2. Aktiviti 2 tidak akan dipaparkan sehinggalah kita klik tambah jika ada. Maknanya kita kena klik tambah jika ada, barulah kolom ini akan dipaparkan. Okey, bila dah selesai, mari kita lihat macam mana ianya berfungsi. Kita tekan butang tambah ni. Ini adalah paparan yang akan keluar apabila kita siap mengisi semua kolom-kolom yang ada ni. Bahagian A, oleh kerana dia adalah gambar, jadi dia punya type kita pilih show, dan kategori image, kemudian content dia kita type head bahagian A. Daripada mana ni? Daripada sheet yang kita buat sebelum ni. Head bahagian A, kena type sama cara aja, huruf besar kecil itu insya-Allah tak ada masalah. Dia akan keluar macam ni lah pada app. Okay, nama ni dia keluar macam ni. Sebabnya saya pilih nama show, saya pilih E6, kemudian tik semua bahagian ni. Kemudian base type dia adalah text dan saya pilih button. Kalau nak pilih drop down pun boleh, dia akan keluar macam ni lah, drop down. Tapi oleh kerana nama kita je ada dalam list ni, saya buatlah button. IC tidak akan keluar sehinggalah nama ni diklik. Sama juga macam tadi, untuk nombor kad pengenalan dia keluar dalam bentuk button. Type dia, type text ni dia baca secara automatik. Saya setkan dia adalah text, bukan number. Kalau dia tak automatik, kita boleh pilih E6 dan pilih button. Begitu juga dengan jawatan, bila dah klik nombor IC barulah jawatan ni akan keluar. Untuk bahagian A, paparan nama, nombor IC dan jawatan dia keluar apabila nama diklik, baru keluar nombor IC, dan apabila nombor IC diklik baru keluar pensyarah. Dianya terjadi kerana bahagian nama ni data validity, kita type nama kurungan nama, yang mana ianya berasal daripada sheet nama dan kurungan nama dia ambil daripada sini. Jadi maklumat yang ada dekat sini lah yang akan dipaparkan pada bahagian nama. Okay, begitu juga dengan nombor IC, data validity dia, kita type nama
nombor IC, yang mana dia berasal dari nama kolom nombor IC. Begitu juga dengan jawatan, data validity dia nama kurungan jawatan, yang mana datang daripada sheet nama kolom jawatan. Cara kita menyusun data di dalam sheet yang mana ada nama, nombor IC dan jawatan. App sheet yang kita gunakan untuk buat app ni, dia automatik akan membaca susunan data daripada nama, nombor IC dan jawatan. Sekiranya klik nama Muhammad Faris, nombor IC yang akan dipaparkan memang nombor IC yang mengikut baris dia. Dia tak akan ambil nombor-nombor lain. Contohnya kalau kita letak nama lain. Apabila kita tambah data pada sheet nama ni, kemudian kita refresh app sheet tadi, kita klik nama, akan keluar Ali. Bila kita klik nama Ali, nombor IC yang sebaris dengan Ali sahaja dia akan keluar. Bila kita klik nombor ni, jawatan dia, contohnya sekarang ni pelajar, dia akan automatik membaca apa-apa maklumat yang datang sebaris dengannya. Okey, kalau Abu, nombor yang sebaris dengan Abu yang akan keluar. Kemudian bila tekan nombor jawatan yang ditulis sebaris dengan Abu sahaja yang akan keluar. Itu kelebihan AppSheet, yang mana dia dapat membaca secara automatik maklumat-maklumat yang sebaris, ataupun maklumat tu kita sengaja susun kerana ia relate dengan maklumat sebelum dan selepasnya. Kemudian bahagian B, klik show. Oleh kerana dia gambar yang kita nak paparkan terus, jadi kita pilih show. Kategori image, konten dia head bahagian B. Daripada mana datanya? Daripada sheet kita ni, head bahagian B. Kemudian untuk tarikh, kita pilih date, dia akan automatik keluar kalender ni. Dan L1 adalah teks, yang mana teks ni automatik akan baca laporan-laporan yang telah pun kita type di dalam sheet. Jadi dia akan baca aktiviti yang ada dalam sheet. Apabila data validity, bahagian valid if ni kita type L1 kurungan aktiviti, yang mana dia hanya akan membaca sheet L1 kolom aktiviti. Jadi dia akan keluar macam ni, aktiviti. Boleh pilih. Bila dah pilih, bila dah kita isi aktiviti 1, klik tambah jika ada akan keluar. Kalau ada, kalau tak ada kita biarkan. Begitu juga dengan mesyuarat, kursus dan bengkel. Daripada mana datanya list ni, dia datang daripada L4 dan kolom aktiviti. Kemudian bahagian C sama juga dengan bahagian A dan B. Kerana dia adalah gambar, kita nak dia terus dipaparkan terus, kita pilih type show. Kategori image, konten dia adalah head bahagian C, iaitu sheet head kolom bahagian C. Okey, untuk tanda tangan kita boleh pilih terus type signature terus, dan nama ni pun macam tadi, type E6, tik semua yang ada kat sini, pilih button. Data validity dia nama, iaitu sheet nama kolom nama. Begitu juga dengan tarikh, kita terus pilihkan dia punya type date. Okey, siap. Kemudian seterusnya kita nak tukarkan dia dalam bentuk PDF dan disimpan di dalam Google Drive. Okey, mula-mula klik behavior, kemudian new action dan tulis nama action name kita ni, contohnya Gen PDF. Kemudian pilih tabel laporan. Kemudian untuk bahagian ni saya pilih tarikh. Untuk kolom ni saya type kurungan tarikh dan untuk kurung, kemudian tekan save. Seterusnya untuk tutup dia punya paparan logo Gen PDF ni, saya tekan do not display. Okey, jadi dia tidak akan paparkan. Kemudian tekan automation, kemudian new board dan kita tulis board name. Okey, lepas tu create a custom board, kemudian configure event, tulis lagi new laporan is created, kemudian create a custom board dan pilih add and update, kemudian tekan save. Kemudian add a step, pilih return values from this process, ambil run a task, klik new task,
dan pilih create a new file PDF. Kemudian kita create dia punya template dan view template yang dia berikan. Kemudian kita edit lah mengikut borang BDR yang disediakan oleh jabatan kepada kita. Jadi ni contoh borang laporan BDR yang diberikan. Okey, jadi kita copy coding daripada template asal dan paste pada template yang kita buat. Okey, sama juga nak buat IC boleh copy. Kalau rajin type boleh je type mengikut format yang dia berikan ni. Kalau rajin type lah, untuk cepat copy je lah. Kemudian bila dah siap, kita delete je lah template asal. Kemudiannya kita tekan save dan view sekali lagi template yang kita buat tadi menjadi ke tidak. Kalau menjadi, alhamdulillah, beres je. Untuk file folder path ni tulis laporan BDR. Untuk file name prefix ni adalah nama folder yang akan kita simpan PDF ni dalam Google Drive selepas ini. Jadi bila dah create benda ni, bila dah siap, dia automatik akan masukkan dalam folder tadi. Okey, seterusnya kita masuk ke Google Drive, kemudian buka folder BDR PKP 2020. Kita tengok, okey, sekarang file PDF bagi borang yang dah kita isi tadi telah siap dalam bentuk PDF dan sedia untuk di-print. Klik print, ambil dan hantarkan kepada KJ. Selamat ber-BDR, selamat mencuba, semoga berjaya. Sekian, terima kasih.